وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا. ربي يسر ولا تعسر وأتمم بالخير. أما بعد. Qada dan qadar azali. Muka surat 44. Wal qada'u wal qadaru wal masyiatu sifatihi fil azali bila kaifin. Qada dan takdir dan kehendak adalah sifat-sifat Allah sejak azali tanpa kaifiat. Sejak azali maknanya suatu ketentuan yang berada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Huraian, yakni ketiga-tiga sifat ini adalah sifat azali, sabit berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Jadi qada dan qada ini sabit, maknanya perkara itu wujud, ada, berdasarkan kepada Quran dan Sunnah. Dan kita tidak mengetahui kaifiatnya, sebagaimana sifat-sifat yang lain yang telah kita pelajari. Semua sifat-sifat Allah Ta'ala ni kita tak tahu tentang kaifiat, keadaan caranya bagaimana. Hubungan qada dengan iradat. Sifat iradah dan masyiah, yakni kehendak, adalah sabit bagi Allah Subhanahu wa taala, dan kehendak Allah mengatasi kehendak makhluknya. Sebab apa dikatakan kehendak Allah mengatasi kehendak makhluk? Kehendak Allah, bila Allah Subhanahu wa taala nak sesuatu, maka tidak ada siapa yang boleh menghalang, menyekat, menegah kehendak tersebut. Adapun kehendak manusia terhalang dengan ketentuan Allah. Tidak semua yang dikehendaki, yang dihajati oleh manusia tercapai. Tidak semua kehendak manusia ini tercapai apa yang dikehendaki, kerana manusia tidak mempunyai kata putus apa yang dia kehendaki. Maka kadang-kadang terhalang dengan Allah Ta'ala berkehendak lain, manusia berkehendak lain. Jadi kehendak Allah Ta'ala itulah sebagai keputusan, bukan kehendak manusia. Hubungan qada dengan iradat. Qada maknanya ketentuan ataupun ketetapan, iradat maknanya kehendak. Sifat iradah dan masyiah kehendak Allah sabit bagi Allah Subhanahu wa taala, dan kehendak Allah mengatasi kehendak makhluknya. Wa ma tasha'una illa an yasha Allahu innallaha kana 'aliman hakima. Dan kamu tidaklah mengkehendaki sesuatu melainkan dengan kehendak Allah. Tidak berlaku sesuatu melainkan dengan takdir Allah. Kita nak macam mana pun, kalau Allah Ta'ala tak nak, tak jadi. Sebab tu dia ajar kepada kita supaya kita berdoa sebagaimana yang Nabi ajar dalam doa istikharah. Allah Ta'ala pemutus. Kita nak macam mana tu, itu kehendak kita, bukan keputusan. Adapun keputusan, ketetapan adalah kehendak Allah Ta'ala. Berapa banyak yang kita nak. Contohnya kita berdoa, banyak macam-macam kita minta kepada Allah Ta'ala kan. Adakah semua dapat? Tak semua. Yang pertama sebab apa? Keputusan daripada Allah, bukan kerana kehendak manusia. Yang kedua, Allah Ta'ala tentukan berdasarkan kepada keperluan, bukan berdasarkan kepada kehendak kita. Kita minta macam-macam, tapi tak semua dapat. Allah Ta'ala bagi kadang-kadang benda yang kita tak minta pun dapat, kadang-kadang hak minta pun tak dapat. Jadi Allah Ta'ala menentukan dan juga menilai sesuatu permohonan, permintaan itu sesuai ataupun tidak bagi seseorang hamba. Jadi keputusannya adalah di sisi Allah berdasarkan kepada keperluan dan juga kesesuaian. Tidak berlaku sesuatu melainkan dengan takdir Allah. Kehendak Allah pasti terjadi dan terlaksana. Tetapi kalau Allah Ta'ala nak, mesti jadi. Sama ada yang baik ataupun buruk, semuanya mengikut kehendak Allah Subhanahu wa taala. Iradah Allah terbahagi kepada dua. Pertamanya iradah qadariyah.
kauniyah, dan keduanya iradah syar'iyah, diniyah, amriyah. Pertamanya, iradah terbahagi kepada dua. Pertamanya, iradah Allah Ta'ala menentukan alam ini, menjadikan alam. Allah Ta'ala nak jadi, menjadikan alam dan juga mengurus alam, termasuk di dalam tauhid rububiyah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Maknanya Rabb bersifat mencipta, menjadikan dan juga mengurus. Ini iradah yang pertama. Allah Ta'ala nak menjadikan alam, nak mengurus alam, maka benda ini terjadi. Yang pertama berkaitan dengan rububiyah, dan yang keduanya berkaitan dengan uluhiyah. Maknanya di sudut iradah, Allah Ta'ala nak supaya manusia tunduk kepada Allah, melakukan perkara yang wajib dan perkara yang sunat, dan meninggalkan perkara yang haram dan perkara yang makruh. Tetapi iradah yang kedua ini belum tentu berlaku. Macam mana nak faham ni? Iradah yang kedua pertama berlaku, iradah yang kedua ni belum tentu terjadi. Contohnya Allah Ta'ala nak supaya manusia ni semua melakukan perkara yang wajib, tapi ada di kalangan manusia tak buat juga perkara yang wajib, meninggalkan perkara yang ditegah. Kadang-kadang manusia tak buat. Ini iradah dalam bentuk yang kedua. Iradah kauniyah ialah iradah yang merangkumi semua makhluk yang berkait dengan kejadian alam, dan ini luar daripada ikhtiar manusia. Faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam, wa man yurid an yudillahu yaj'al sadrahu dayiqan harajan ka'annama yas'adu fis sama' kadzalika yaj'alullahu ar-rijsa 'alal ladzina la yu'minun. Maka sesiapa yang Allah kehendaki untuk memberi hidayah, petunjuk kepadanya, nescaya ia melapangkan dadanya, membuka hatinya untuk menerima Islam. Dan sesiapa yang Allah kehendaki untuk menyesatkannya, nescaya ia menjadi dadanya sesak sempit sesempit-sempitnya, seolah-olah ia sedang mendaki naik ke langit dengan susah payahnya. Surah Al-An'am ayat 125. Dan firman-Nya, wala yanfa'ukum nushi in aradtu an ansaha lakum in kana Allahu yuridu an yughwiyakum huwa rabbukum wa ilaihi turja'un. Dan tidak ada gunanya nasihatku kepadamu jika aku hendak menasihati kamu kalau Allah hendak menyesatkan kamu. Jadi para nabi bila bagi tahu, ini cerita Nabi Hud ni kepada kaum dia, aku mempunyai keinginan, kehendak supaya nak bagi nasihat. Lantaran ataupun hasil nasihat yang diberikan, semoga kamu memperolehi hidayah, memperolehi petunjuk. Tapi kalau Allah Ta'ala tak nak, maka nasihat aku ni maka tidak akan berlaku, tidak akan berguna. Walaupun dinasihati, tapi Allah Ta'ala berkehendak yang lain. Dialah Tuhan kamu dan kepadanya lah kamu akan dikembalikan. Ayat ini selalu kita sebut. Sebab apa dia kata wa ilahi turja'un ataupun wa ilahi yurja'un? Kepadanya lah kamu dikembalikan, ataupun kepadanya lah mereka dikembalikan. Kamu dikembalikan ataupun mereka dikembalikan. Manusia ni semua tak nak bertemu dengan Allah, dipaksa bertemu dengan Allah. Sebab manusia takut kerana kesalahan, dosa yang banyak dilakukan oleh manusia di atas muka bumi. Mereka takut nak bertemu dengan Allah. Jadi dalam ayat tadi Nabi Hud berkata, wala yanfa'ukum nushi in aradtu an ansaha lakum in kana Allahu yuridu an yughwiyakum. Nasihat aku tak terpakai kalau Allah Ta'ala nak menyesatkan kamu. Makna itu sebahagian dari bentuk iradah Allah, memberi hidayah kepada manusia ataupun menyesatkan manusia. Sementara iradah syar'iyah berkait dengan kehendak dan perintah Allah yang menyebabkan keredaan Allah. Jika dipatuhi. Ini berhubung dengan hukum syariat. Kalau kita patuh, Allah Ta'ala redha. Allah Ta'ala memerintahkan melakukan supaya kita lakukan perkara yang wajib dan perkara yang sunat. Sekiranya iradah dalam bentuk ini, iradah maknanya syar'iyah ini, kalau kita manusia patuh, maka Allah Ta'ala redha. Kalau manusia lawan, iradah juga.
Allah Ta'ala berkehendak tapi manusia tak nak ikut, maka Allah Ta'ala murka. Sementara iradah syar'iyah berkait dengan kehendak dan perintah Allah yang menyebabkan keredaan Allah jika dipatuhi dan kemurkaannya jika diingkari. Berdasarkan kepada ini, setiap perkara yang terjadi dengan takdir dan kehendak Allah, tetapi tidak semestinya itu sesuatu yang diredai. Tak semestinya Allah Ta'ala redha. Contohnya Allah Ta'ala nak manusia jadi baik, tapi manusia tak jadi baik, buat dosa, buat perkara yang haram, Allah Ta'ala tak redha. Walaupun Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak kepada kebaikan, tapi manusia tak nak. Allah Ta'ala nak bagi hidayah, tetapi dia pilih kesesatan. Ini kerana Allah mentakdirkan, mengkehendaki juga sesuatu yang tidak diperintahkannya dan disyariatkannya. Takdir orang jadi kufur, kehendak Allah, jadi kafir, jadi sesat, tetapi Allah Ta'ala tak redha. Yuridullahu liyubayyina lakum wa yahdiyakum sunanal ladzina min qablikum wa yatuba 'alaikum wallahu 'alimun hakim. Allah mengkehendaki dengan apa yang telah diharamkan dan dihalalkan dari kaum perempuan itu ialah untuk menerangkan syariatnya dan untuk menunjukkan kepada kamu jalan-jalan aturan orang-orang dahulu daripada kamu, yakni nabi-nabi dan orang-orang yang soleh, supaya kamu mengikutinya, dan juga Allah menerima taubat kamu, dan ingatlah Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Dan firman-Nya, wallahu yuridu an yatuba 'alaikum wa yuridu alladhina yattabi'una asy-syahawati an tamilu mailan 'azima. Dan Allah hendak membersihkan kamu daripada dosa dengan menerima taubat kamu, sedangkan orang-orang yang fasik yang menurut keinginan hawa nafsu yang diharamkan oleh Allah itu hendak mendorong kamu supaya kamu menyeleweng dan kebenaran dengan penyelewengan yang besar bahayanya. Dan firman-Nya, wallahu yuridullahu an yukhaffifa ankum wa khuliqal insanu dha'ifa. Dan Allah sentiasa hendak meringankan bebannya daripada kamu kerana manusia itu dijadikan berkeadaan lemah. Allah Ta'ala nak ringan, contohnya melaksanakan hukum syariat. Allah Ta'ala berkehendak, maknanya iradah, itu kehendak Allah. Tetapi sebagai manusia, dia nak menyulitkan diri dia nak menyusahkan diri dia di dalam melaksanakan hukum syariat. Macam tadilah Allah Ta'ala nak yang lain, tapi dia pilih yang lain. Nak dia jadi baik, iradah Allah nak bagi dia jadi baik, jadi beriman, jadi bertakwa kepada Allah. Dia pilih kekufuran, kesesatan. Maka kehendak Allah dia tidak mematuhi. Maknanya kadang-kadang kehendak Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu tidak berlaku kerana manusia memilih yang lain. Manusia memilih yang lain daripada apa yang dikehendaki oleh Allah. Ada kalanya dia mentakdirkan berlaku sesuatu yang tidak diperintahnya dan tidak disyariatnya, dan ada kalanya dia mensyariatkan tetapi tidak ditakdirkannya. Oleh itu tidak ada kemestian antara dua bentuk iradah ini. Ini kerana hukum-hukum agama yang diperintahkan supaya ditunaikan, tetap orang fasik dan ahli maksiat tidak menunaikan. Lihat Ibnu Abi Is Syarah Aqidah Tahawiyah halaman 114, dan Ibnu Qayyim Syifa Al-Alil muka surat halaman 549. Kufurnya orang yang kufur itu adalah dengan kehendak Allah secara kauniyah, tetapi tidak dari segi syariah. Kerana Allah memerintahkan dengan keimanan dan dia tidak redha dengan kekufuran. Terjadi kufur itu setelah manusia memilih untuk dia tidak beriman. Kufur itu sebab dia pilih. Walau syaa rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'a afa anta tukrihun nasa hatta takunu mu'minin. Jika Tuhanmu berkehendak, nescaya berimanlah sekalian manusia yang ada di bumi, maka patutkah engkau pula hendak memaksa manusia supaya mereka menjadi orang-orang yang beriman? Allah Ta'ala sebut kepada para Nabi, khususnya kepada Nabi Muhammad, tak boleh nak paksa orang, sebab itu kehendak Allah, ketentuan Allah. Ketentuan Allah berdasarkan kepada pilihan manusia, sebagaimana yang kita sebut pengajian lepas asar tadi. Oleh kerana manusia memilih sesuatu, maka Allah Ta'ala takdirlah kepada apa yang dia pilih. Walaupun kufur dan iman itu ketentuan Allah, tetapi berdasarkan kepada pilihan manusia. Sebab itu kita tidak, seseorang termasuk kita sendiri, tidak boleh menyalahkan Allah bila Allah Ta'ala menjadikan seseorang itu kufur
Lantaran daripada itu dicampakkan dalam neraka. Tak boleh menyalahkan Allah. Sebab itu pilihan dia. Walaupun itu takdir, ketentuan berdasarkan pilihan, berdasarkan kehendak. Kalau tidak sebagaimana yang kita sebutkan tadi lah. Afala nattakilu ya Rasulullah. Orang tanya Rasulullah, kalau gitu takdir dan juga qada qadar ketetapan Allah, maka kenapa tak berserah kepada Allah tanpa usaha? Allah Ta'ala nak bagi jadi beriman, nak masuk syurga, masuk neraka. Dia tidak begitu. Ketentuan berdasarkan kepada pilihan sendiri. Dan ayat wa idza fa'alu fahishatan qalu wajadna 'alaiha aba'ana wallahu amarna biha qul innallaha la ya'muru bil fahsya ataquluna 'ala Allahi ma la ta'lamun qul amara rabbi bil qis wa aqimu wujuhakum 'inda kulli masjidin wad'uuhu mukhlishina lahud-din kama bada'akum ta'udun. Apabila mereka dan yang tidak beriman itu melakukan sesuatu perbuatan keji, mereka berkata, kami dapati datuk nenek kami mengerjakannya dan Allah perintahkan kami mengerjakannya. Datuk nenek kami buat dan Allah Ta'ala suruh buat benda tu, buat benda yang keji. Lalu Allah Ta'ala kata, wahai Muhammad, beritahu kepada mereka, kepada orang kafir, katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya Allah tidak sekali-kali menyuruh mengerjakan perbuatan keji. Patutkah kamu mengatakan terhadap Allah apa yang kamu tidak mengetahuinya? Katakanlah, Tuhanku menyuruh berlaku adil pada segala perkara dan menyuruh supaya kamu hadapkan muka dan hati kamu kepada Allah dan dengan betul-betul pada tiap kali mengerjakan sembahyang, dan beribadahlah dengan mengikhlaskan amal agama kamu kepadanya semata-mata kerananya, sebagaimana ia telah menjadikan kamu pada mulanya, demikian pula kamu akan dikembalikan kepadanya. Selain itu, perbezaan kedua-dua jenis iradah tadi, kerana iradah ini boleh dilihat, iaitu manusia mengetahui apakah iradah syar'iyah. Syar'iyah maknanya iradah hukum syarak, yang Allah Ta'ala nak manusia melaksanakan hukum syarak, tetapi bukan semua manusia buat, menunjukkan bahawa iradah ini tak semestinya berlaku ke atas diri melalui agama, tetapi tidak mengetahui apakah iradah kauniyah ke atas dirinya kecuali apa yang telah terjadi kepadanya. Contohnya, jika ia seorang lelaki berbangsa Melayu yang dilahirkan pada 2 Mac tahun 2020, maka itu adalah kehendak Allah bahawa dia lahir pada zaman itu dengan jantina tersebut. Dalam masa itu manusia wajib beriman kepada Allah, memberikan kepada manusia ikhtiar dan keupayaan untuk melakukan apa yang dipilihnya. Sebelum hari kelahirannya, kedua-dua ibu bapanya tidak mengetahui apakah yang Allah kehendaki pada anaknya itu, seperti jantina, warna kulit, masa dia dilahirkan dan sebagainya. Adapun iradah syar'iyah, Allah telah memberitahu kepada manusia melalui kitab dan rasul-rasulnya. Ini maknanya perbezaan antara iradah kauniyah, yakni kejadian alam, yang termasuk di dalam tauhid rububiyah. Yang keduanya iradah syar'iyah, termasuk di dalam tauhid uluhiyah, yang Allah Ta'ala nak supaya manusia tunduk kepadanya. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wastaghfirullahal azim wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi